A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'd. Masih kepada saudari pengurusi majlis yang saya hormati barisan kepimpinan, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini dapat sama-sama kita berkumpul secara online untuk sama-sama kita berkongsi sedikit perkongsian yang juga mudah-mudahan kita harapkan ianya memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pada malam ini sukalah untuk kita berkongsi. Mungkin hadis ni pernah kita bincangkan, mungkin ataupun intipati ini pernah kita bincangkan. Tapi saya kira hadis yang kita nak bincangkan ni satu perkara yang sesuai untuk kita ulang kaji. Semula dengan keadaan pada hari ini, banyak keadaan, banyak isu semasa yang kita nampak berkaitan dengan masyarakat Islam. Hadis yang kita nak bincangkan ini satu hadis yang disusun dalam kitab 40 hadis akhlak mulia yang disusun oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini Allahumma amin. Hadis yang menceritakan tentang menutup keaiban orang lain. Hadis ini satu hadis yang separa panjang. Dalam hadis itu ada perkara yang Nabi tekankan, yang dinyatakan oleh Nabi, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fil auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Rawahul Muslim. Nabi yang tekan bahawa barang siapa yang menutup akan aib saudara muslimnya yang lain, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah Taala akan menutup akan aibnya di dunia dan juga di hari akhirat. Akan menutup aibnya di dunia dan juga di hari akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi, dan Allah Taala sentiasa akan membantu kepada hamba-Nya selagi mana hamba itu akan membantu kepada saudaranya yang lain. Baik. Sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini sangat penting. Sangat penting untuk kita hadam dan juga untuk kita faham. Lebih-lebih lagi kita sedang berdepan dengan keadaan fitnah yang berleluasa. Fitnah-fitnah yang berleluasa. Lagi-lagi fitnah itu berkaitan dengan rumah tangga. Fitnah itu berkaitan dengan keadaan Muslim yang lain. Kita hari ini disibukkan ataupun kita hari ini dipaparkan dengan berita-berita perceraian artis-artis yang ada di dalam negara kita. Dan itu satu hal lah, satu isu yang menjadi isunya ialah perkara cerai ini satu perkara yang halal, meskipun halal tetapi perkara yang paling dimurkai oleh Allah. Nabi sebutkan bahawa abghadul halal indallah at-talaq. Perkara yang paling Allah murka tetapi halal ialah at-talaq. Baik. Itu perkara yang dibolehkan dalam agama. Cumanya bila berlakunya keadaan sebegini, berlakunya isu sebegini, perlunya kepada masyarakat, perlunya kepada individu-individu yang terlibat untuk menjaga aib di antara kita. Perlu ya untuk menjaga aib di antara kita. Saya tak sebutlah, taklah mendatangkan contoh secara spesifik nama ataupun siapa. Cumanya hari ini menjadi satu trend. Bila berlakunya perbelahan, bila berlakunya perpisahan
ataupun berlakunya perceraian, maka mesti lelaki yang mendedahkan aib ataupun kelemahan si bekas isterinya, si wanitanya mendedahkan aib bekas si suaminya. Maka perkara seperti ini pelak tu diasap dengan soalan-soalan daripada para wartawan. Maka wartawan ni pula memang kerja dia mencari berita-berita yang boleh memanaskan keadaan. Tu kalau berita tu mesti perkara-perkara, kalau wartawan ni mesti berita tu berita-berita yang gempak. Contoh, kalau anjing kejar manusia, itu biasa. Tetapi kalau manusia kejar anjing tu perkara dah biasa. Mana kata begitulah gambaran berita ataupun kewartawanan yang ada pada zaman kita pada hari ini. Maka sebab itu, kalau kita mendengar ataupun kita melihat kepada temubual yang dibuat kepada pasangan-pasangan perceraian ini, maka kita akan dapati beberapa kenyataan itu sepertinya membuka aib orang lain, membuka aib kepada orang lain. Dan perkara ini perkara yang ditegah, perkara yang dilarang oleh agama. Islam tidak membenarkan kepada kita untuk menceritakan tentang aib orang lain. Sebab apa? Sebab itu aib yang tak boleh dikongsi-kongsikan. Lebih-lebih lagi sekiranya perkara itu adanya perjanjian untuk dirahsiakan. Maka sebab itu kita bacakan hadis ini untuk kita mengambil iktibar. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah Taala akan menutup aibnya di dunia dan juga di hari akhirat. Jadi maksudnya kalau jika sekiranya ada orang yang membuka aib, dia mencerita tentang bekas pasangannya ke, ataupun dia menceritakan tentang aib orang lain ke, maka dia tu Allah Ta'ala akan sikit demi sikit membuka aibnya kepada orang lain. Bagaimana yang dibuat pada orang lain, perkara yang dibuat pada orang lain, maka dia juga akan mengalami apa yang dia pernah buat kepada orang lain. Itu Islam sangat menjaga. Hatta kalau kita lihat kepada Nabi sendiri tidak pernah mendedahkan secara terbuka senarai nama-nama golongan munafik. Ada Huzaifah Al-Yamani, sahabat Nabi yang memegang janji, yang memelihara serangan Nabi itu saja yang Nabi kongsikan. Lain-lain Nabi tidak akan membuka secara terbuka. Sehingga kan ada sahabat yang jumpa dengan Huzaifah, tanya, adakah nama aku dalam senarai nama munafik? Risau kalau Nabi ada menyenaraikan nama mereka di kalangan para munafik. Baik. Maka sebab tu Nabi tegaskan bahawa wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Itu part pertamalah. Itu kepada orang yang terlibat, si pasangan yang terlibat. Yang keduanya kepada mereka-mereka yang mendapati, yang mendengar, yang mengetahui tentang aib itu. Ini tertuju kepada bidang kewartawanan. Yang mana kalau kita buka Facebook, buka ke mana-mana media sosial, pastinya mereka akan menaikkan headline, tajuk utama mereka ni dengan satu kata-kata yang boleh menimbulkan fitnah kepada keadaan. Yang sepatutnya isu ni tak perlu nak disebarkan, tak perlu nak dihebah-hebahkan. Bahkan perkara tu mungkin dah dibincangkan, dan dibahaskan dalam mahkamah. Maka tetapi memang kerjanya begitu mungkin, ataupun kalau tak gempak mungkin dia tak menjadikan isu sebagai satu perkara yang menarik, maka mereka lebih rela untuk menyebarkan, untuk membuka seluas-luasnya aib berkaitan dengan orang lain. Itu yang kedua lah, itu berkaitan dengan kewartawanan. Yang ketiga kepada pihak-pihak sepertinya kita
netizen, kepada masyarakat awam, kepada masyarakat umum. Untuk supaya kita ni lebih berhati-hati. Berhati-hati untuk tidak melibatkan diri ke dalam perbincangan tersebut. Contoh, komen ke, share ke, ataupun kita sembang tentang mereka ke, dikhawatiri takut menjadi umpatan. Takut menjadi umpatan. Sebab apa? Sebab Allah mencelakakan wailul likulli humazatin lumazah. Dan celakalah kepada mereka-mereka yang mengumpat. Sebab itu kalau kita menyebarkan, kita membuka aib orang lain, kita berkongsi secara terbuka ataupun secara tertutup, maka kita risau perkara itu boleh menjadikan asbab aib kita juga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap orang pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan. Dan tidak ada manusia yang tidak terlepas daripada dosa ataupun kejahatan. Cuma tinggal sahaja pada kita yang melihat. Kita yang memerhatikan keadaan itu, sama ada kita nak melibatkan diri sebagai penyebar pengaruh keadaan ataupun kita hanya memerhati, ambil iktibar dan juga kita ambil pengajaran. Maka tu satu akhlak yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita buat supaya kita dapat memastikan bahawa masyarakat kita ni masyarakat yang terpelihara daripada perkara-perkara aib ini, dan juga kita juga terpelihara daripada dibuka akan aib kita. Maka sahabat yang dikasihi Allah, saya kira itulah yang dapat sama-sama yang saya dapat kongsikan pada malam ni. Saya mohon maaf berhenti awal sikit sebab ni sekejap lagi habis ni saya nak terus ke online yang kedua pada malam ni, insyaAllah. Jadi saya akhiri dengan ucapan aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siru ala barakatillah.